Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Azra Hadira binti Badrul Hisham dan di dalam video ini saya akan mengulas sebuah artikel yang bertajuk Attention to Speech and Spoken Language Development in Deaf Children with Cochlear Implants, a 10-year longitudinal study oleh Wang, Shafto dan Houston 2018. Okey, di dalam kajian ini pengkaji percaya bahawa masalah pendengaran yang teruk dan penggunaan implan koklia memberi kesan kepada perkembangan tumpuan pertuturan kanak-kanak yang menggunakan implan koklia. Okay, kajian yang dijalankan selama 10 tahun ini ingin melihat dua perkara iaitu adakah umur semasa pertama kali menggunakan implan koklia dan tempoh masa penggunaan mempengaruhi tumpuan pada pertuturan mereka. Okay, ini adalah kerana pendedahan awal kepada bahasa ditentukan oleh umur sewaktu pertama kali menggunakan implan koklia. Okay, perkara yang kedua adalah adakah tumpuan kepada pertuturan mempengaruhi perkembangan pertuturan kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran. Okeylah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai definisi deafness dan juga hearing impairment. Okey, deafness ataupun kepekakan bermaksud kehilangan kemampuan untuk mendengar secara penuh di sebelah atau di kedua-dua belah telinga dan ini dikategorikan sebagai masalah pendengaran yang sangat teruk ataupun severe to profound deafness. Okey, seterusnya adalah masalah pendengaran atau hearing impairment yang bermaksud hilang kemampuan mendengar secara penuh atau separa di sebelah atau di kedua-dua belah telinga dan ini pula dikategorikan sebagai masalah pendengaran yang sederhana atau teruk. Kanak-kanak yang mengalami masalah total deafness, mereka memerlukan implan koklia untuk membenarkan mereka mendapatkan spoken language abilities dan juga mendapatkan pendedahan kepada bahasa dan juga pertuturan sekaligus membenarkan mereka untuk mendapatkan komunikasi oral yang baik. Okey, di dalam kajian ini, di dalam ulasan ini saya akan mengulas berdasarkan dua tujuan utama kajian iaitu yang pertama, tempoh masa menggunakan implan koklia mempengaruhi tumpuan kepada pertuturan kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran. D/HH bermaksud deaf or hard of hearing. Okey, dapatan yang menarik perhatian saya untuk diulas adalah tahap tumpuan kepada pertuturan kanak-kanak pada kedua-dua kumpulan tipikal dan menggunakan cochlear implant menurun dengan umur kronologikal. Okey, saya lupa untuk menjelaskan. Di dalam kajian ini, pengkaji membandingkan di antara kanak-kanak tipikal dan juga kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran teruk. Okay, so dapatan ini menyatakan bahawa terdapat penurunan pada attention to speech pada kedua-dua buah kanak-kanak, kanak-kanak tipikal, kedua-dua kumpulan kanak-kanak iaitu kanak-kanak tipikal dan juga kanak-kanak bermasalah pendengaran. Okey, melalui dapatan ini, berdasarkan dapatan ini, pengkaji telah memberikan beberapa kemungkinan empirical ataupun empirical probability yang dapat menjelaskan fenomena yang berlaku pada sudut kanak-kanak yang menggunakan cochlear implant. Okay, pengkaji telah memberikan beberapa jenis evidence untuk menjelaskan all the possibilities that might explain mengapakah kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran ini mempunyai penurunan pada attention to speech mereka setelah mereka meningkat umur. Okey, antara evidence tersebut adalah penurunan ini mungkin disebabkan oleh pendedahan kepada bahasa yang lambat atau juga mungkin disebabkan oleh kemahiran tumpuan kepada pertuturan ini bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh pengalaman dan juga berkemungkinan ia mungkin ditentukan oleh pengalaman dan juga sebagainya. Okey, dengan memberikan hujah daripada pelbagai bentuk evidence menunjukkan bahawa terdapat pelbagai kebarangkalian yang mungkin menyebabkan masalah pertuturan kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran ini dan penulis ini tidak reduce the whole finding kepada satu bentuk penjelasan sahaja. Okay, ini menunjukkan bahawa there is no one definite cause kepada masalah tumpuan kepada pertuturan kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran dan ini memberikan implikasi yang besar kepada amalan klinikal dan intervensi buat kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran. Okay, walau bagaimanapun, penjelasan yang konkret dan padat oleh penulis ini mungkin menyebabkan
masalah penjelasan yang konkret dan padat oleh penulis mengenai possible cause kepada penurunan tumpuan kepada pertuturan kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran ini menyebabkan penulis terlepas pandang untuk mengulas lanjut tentang bagaimana fenomena ini juga boleh berlaku kepada kanak-kanak tipikal. Okey, mungkin juga kerana fokus kajian ini adalah kepada kanak-kanak masalah pendengaran. Jadi ulasan bagi dapatan kanak-kanak tipikal ini bukan prioriti utama. Tetapi pada pendapat saya, menarik jika dapatan ini dapat dikupas sedikit. Mungkin memandangkan kanak-kanak tipikal ini tidak mempunyai sebarang masalah pendengaran, masalah pertuturan dan juga sebarang history masalah pembelajaran dan sebagainya. Jadi ia adalah satu perkara yang menimbulkan tanda tanya dan persoalan bagaimana kanak-kanak yang tidak mempunyai sebarang masalah ini juga mempunyai masalah penurunan yang sama seperti kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran. Dan adakah berkemungkinan terdapat faktor eksternal yang berlaku sepanjang 10 tahun kajian ini dijalankan. Okay, itu ulasan saya untuk yang pertama. Okey, yang kedua adalah mengenai tujuan kajian yang kedua, iaitu dengan dapatan terdapat hubungan di antara tumpuan kepada pertuturan dengan perkembangan bahasa kanak-kanak. Okey, di dalam dapatan yang kedua ini, pengkaji telah menemukan dapatan empirikal yang menghubungkan tumpuan kepada pertuturan pada peringkat awal umur dengan perkembangan pertuturan kanak-kanak. Okay, perlu diingatkan, kajian ini fokus utamanya adalah untuk melihat jika penggunaan implan koklia mempengaruhi tumpuan kepada pertuturan, dan dapatan yang kedua ini adalah additional finding di dalam kajian ini. Okey, oleh demikian pengkaji tidak memberikan conclusion yang definite disebabkan ini bukan fokus kajian utama, jadi pengkaji itu tidak mengkaji dengan mendalam. Ini bukan kajian mendalam oleh pengkaji-pengkaji. Oleh demikian pengkaji ini menggunakan pelbagai evidence lain untuk menyokong dapatan empirical mereka ini. Okey, dengan menemukan dapatan empirical ini dan dengan memetik daripada pelbagai kajian lain, pengkaji telah membuka jurang pada kajian-kajian lain yang dapat dijalankan pada masa akan datang, dan dapat juga membuka ruang kepada ramai pengkaji untuk menjalankan kajian lanjut mengenai berkaitan tumpuan kepada pertuturan dengan perkembangan pertuturan kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran. Okay, di samping itu, kajian these current studies, mereka mengkaji kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran sahaja. Okay, tapi it will make an interesting point in the future research untuk mengkaji tumpuan pada pertuturan kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran dengan komorbiditi. Kajian yang sama tetapi mengkaji kanak-kanak masalah pendengaran dengan pelbagai ketidakupayaan lain ataupun komorbiditi, dan mungkin boleh membuatkan perbandingan di antara tumpuan kepada pertuturan kanak-kanak yang tiada komorbiditi dengan kanak-kanak yang mempunyai komorbiditi. Okey, selesai pada ulasan, seterusnya saya akan masuk pada konteks Malaysia. Okey. Yang pertama sekali adalah mengenai penggunaan cochlear implant dan juga tidak menggunakan cochlear implant. Okey, seperti yang kita tahu, lewat penggunaan cochlear implant dan tidak menggunakan cochlear implant akan menyebabkan perbendaharaan kata yang terhad ataupun vocabulary yang terhad, dan kanak-kanak ini tidak mempunyai penguasaan bahasa dan pertuturan yang baik. Okey, kanak-kanak yang tidak mempunyai pendedahan awal pada bahasa sukar untuk mendapatkan pendidikan awal kanak-kanak ataupun masuk di sekolah tadika dan juga prasekolah. Terdapat beberapa kes di mana kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran yang juga mempunyai komunikasi oral yang lemah di-reject ataupun di-deny untuk mendapatkan pendidikan di tadika ataupun di prasekolah oleh kerana mereka sukar untuk memahami pertuturan guru dan guru juga serta rakan-rakan sukar untuk memahami pertuturan kanak-kanak terbabit, dan ini menyebabkan kanak-kanak ini jauh ketinggalan di belakang kerana mereka tidak mendapatkan the needed help, the needed education yang diperlukan pada umur sebegitu. Dan kebanyakan kanak-kanak ini akan dihantar di private center yang kononnya
dapat membantu kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran. Setengah private center tidak mempunyai authorization ataupun kepakaran yang dapat membantu kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran, dan ini menyebabkan this will further cause problem kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran tersebut. Kerana dia kira macam membuang masa lah, kerana kanak-kanak tersebut dihantarkan di center tetapi center tersebut tidak dapat membantu kanak-kanak bermasalah pendengaran itu. Okay, sebab ini berdasarkan pengalaman di mana sebuah private center yang pernah sebuah private center yang berada di kawasan lokaliti saya, tempat tinggal saya, menerima kanak-kanak bermasalah pendengaran tetapi pekerja di dalamnya tidak mempunyai kepakaran untuk menguruskan kanak-kanak bermasalah pendengaran, dan pada akhirnya kanak-kanak tersebut menghabiskan 2 tahun masa di center tersebut tanpa menguasai apa-apa kemahiran, khususnya kemahiran berbahasa. Kanak-kanak tersebut menggunakan hearing aid tetapi penggunaan hearing aid itu adalah later years, sebab tu dia sudah berumur 6-7 tahun dan dia sangat memerlukan intervensi yang sangat rigid, intervensi yang sangat rigid intervention untuk memastikan dia dapat catch up balik semua perkara yang dia tertinggal. Tetapi disebabkan center tersebut tidak mempunyai kaki tangan yang pakar dan juga tadika-tadika sukar untuk menerimanya, jadi kanak-kanak ini ketinggalan selama 2 tahun. Okay, seterusnya adalah berkaitan pendidikan awal dan pendidikan murid masalah pendengaran. Murid masalah pendengaran yang mempunyai komunikasi oral yang baik, yang menggunakan cochlear implant pada awal usia ataupun hearing aid pada awal usia, biasanya ditempatkan di kelas aliran perdana ataupun di kelas pendidikan khas masalah pembelajaran. Bagi kanak-kanak masalah pendengaran yang menggunakan cochlear implant lewat usia dan tidak mempunyai komunikasi oral yang baik, biasanya ditempatkan di kelas pendengaran, di kelas khas pendengaran ataupun di sekolah khas pendengaran. Okey, akhir sekali adalah mengenai masalah pendengaran dan komuniti pedalaman. Komuniti pedalaman di Malaysia sangat berisiko untuk ketinggalan dalam pelbagai aspek. Okey, di kawasan-kawasan pedalaman di Malaysia, tahap kesedaran mengenai masalah pendengaran masih di tahap rendah dan kebanyakan kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran ataupun apa-apa ketidakupayaan remain unnoticed dan tidak mendapatkan bantuan serta intervensi yang diperlukan mereka. Okey. Ada juga kanak-kanak bermasalah pendengaran di kawasan pedalaman yang mendapatkan diagnosis formal ataupun tidak tentang masalah mereka. Tetapi kami telah mendapati bahawa terdapat beberapa faktor lain yang juga menjadi penghalang buat mereka untuk mendapatkan bantuan yang secukupnya. Antara faktor yang menghalang tersebut adalah lokaliti, kawasan yang jauh daripada pusat untuk mereka menjalankan intervensi. Seterusnya adalah kewangan untuk mendapatkan bantuan implan koklia, kewangan untuk menjalankan intervensi, kewangan untuk pergi ke klinik dan buat diagnosis, dan juga pengetahuan. Selain pengetahuan seperti pengetahuan ibu bapa tentang masalah pendengaran. Sesetengah kanak-kanak bermasalah pendengaran, diorang they remain undiagnosed kerana parents tidak sedar ataupun tidak tahu tentang masalah pendengaran. Tidak tahu tentang ciri-ciri kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran. Seterusnya adalah akses kepada maklumat. Okey, ini bagi kes-kes di mana ibu bapa tahu tentang masalah pendengaran, mereka tahu apa yang perlu dilakukan tetapi mereka tidak ada akses kepada maklumat tentang apakah steps yang mereka perlu lalui untuk memastikan anak mereka ini mendapatkan bantuan yang sebetulnya. Seperti contoh, ibu bapa yang mengetahui tentang cochlear implants dan mengetahui tentang harganya yang mahal dan memilih untuk tidak melakukan apa-apa, tidak memberikan bantuan, tidak mendapatkan implan cochlear kepada anak mereka disebabkan harga yang mahal. Tetapi apa yang mereka tak tahu adalah implan cochlear juga, mereka juga boleh memohon bantuan daripada organisasi government dan juga non-government untuk mendapatkan bantuan kewangan yang membolehkan mereka untuk mendapatkan implan cochlear. Tapi disebabkan oleh mereka tidak ada maklumat yang bahawa terdapat channel yang mereka tidak mempunyai maklumat tentang apakah saluran
yang tepat yang dapat mereka lalui untuk mendapatkan bantuan tersebut. Siapakah yang perlu mereka rujuk jika mereka ingin bertanya tentang bantuan-bantuan yang sedia ada. Okey, itu adalah antara masalah lah yang dihadapi oleh komuniti-komuniti pedalaman yang mempunyai ketidakupayaan, khususnya masalah pendengaran. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.